Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azuman farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuan Haji Ishaq bin Ishaq. Okey. Jadi alhamdulillah, pertamanya kesyukuran kita bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ni Allah Taala pilih kita dan pertemukan kita sekali lagi dalam grup NBS online, dan juga saya buat live pada malam ni di page Irwan Zahuri. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini merupakan satu titik perubahan yang perlu kita lakukan pada live kita, pada kehidupan kita. Kerana apa? Tuan-tuan, bila sebut nak upgrade ni, bak kata orang Jawa, now or never. Bak kata orang Jawa, now or never. Bila sebut nak upgrade satu perkara ataupun satu keadaan yang lebih baik, sekarang ataupun sampai bila-bila kita tak berubah. Sampai bila-bila kita tak berubah. Sebab tu alhamdulillah pada malam ni kita bertemu di page Irwan Zahuri, juga dalam circle NBS online pada malam ini, untuk saya kongsi kepada tuan-tuan bagaimana kita dapat pertingkatkan ibadah Ramadan kita, solat kita, kehidupan kita pada hari ini bermula daripada malam ini. Mudah-mudahan pertama sekali tulis di ruangan komen tuan-tuan, saya percaya ilmu ni, bila niat kita upgrade, automatik amalan kita akan jadi upgrade. Dah? Kerana apa? Terima kasih kepada Masyitah Hasan. Waalaikumsalam. Kerana ilmu yang kita ada menentukan amalan yang kita ada. Betul-betul sahabat yang berada di NBS online, ilmu yang kita ada menentukan amalan yang kita ada. Jadi kalau kita nak pertingkatkan amalan, kita kena pertingkatkan ilmu. Dan ilmu tu juga tuan-tuan didorong oleh niat yang kita ada. Kalau niat makin hebat, maka niat ilmu makin hebat. Kalau keazaman dia makin hebat, maka tindakan dia makin hebat. Jadi bila sebut masalah niat, InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu ilmu yang hebat, satu ilmu yang powerful. Yang ingat, ilmu saya nak bagi pada malam ni, pertama sekali saya nak khabarkan, ilmu ini tidak menafikan ilmu yang lama. Itu poin nombor satu dulu yang tuan-tuan perlu jelas. Dan saya akan ulang banyak kali poin ini. Sahabat-sahabat yang berada di NBS online, ada yang berada di page Irwan Zahuri, saya akan ulang perkataan daripada mula sampai habis. Waalaikumsalam Tuan Haji Hadi. Sebab apa? Pengalaman saya tuan-tuan, kalau orang tak faham teori yang saya nak bawa ni, seolah-olah apa yang dia belajar pada malam ni, dia menafikan benda yang lama. Itu silap. Itu silap. Dan sebab itulah, sebagai muqaddimah, saya nak beri faham dahulu, apa yang kita nak belajar pada malam ini bukan menafikan ilmu yang lama, tetapi ilmu yang lama tu dah betul, tetapi kita nak upgrade kepada satu level yang lebih baik. Jelas ke jelas? Kalau jelas, tolong tag jelas di ruangan komen. Dan sahabat-sahabat yang berada di page Irwan Zahuri, saya suka kalau tuan-tuan terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Dan juga sahabat circle, kalau boleh yang circle berada di NBS online, tuan-tuan berada dalam grup NBS online. Sebab ada setengah perkara yang teknikal nanti, yang tu khusus, kerana saya kena roikan sahabat kita yang berada di grup NBS online. Tapi jangan risau, waktu yang sama yang berada di page juga, tuan-tuan akan dapat ilmu yang hebat pada malam ini. Jelas ke jelas? Jadi saya suka, saya ucapkan syukuran jazal khairan jazak kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Sebab itu semua dakwah yang perlu kita lakukan untuk kehidupan kita, life kita, keluarga kita dan
orang-orang yang kita sayang. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya tuan-tuan, telah bersabda oleh baginda Nabi SAW. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap satu tindakan, setiap satu amal, setiap satu pekerjaan, tak kira pekerjaan duniawi ke tuan-tuan, ukhrawi ke tuan-tuan, bergantung dengan niat. Alhamdulillah. Maka niatlah yang mempengaruhi setiap ibadah yang kita lakukan. Baik. Bila sebut masalah niat, kita touch fokus kepada masalah pada malam ni. Antara niat yang sering hadir pada hati tuan-tuan, kita cerita pada komen kebiasaan dahulu. Dengar baik-baik. Saya nak tuan-tuan betul-betul beri fokus pada malam ini, sebab ilmu pada malam ni best sangat. Mudah-mudahan kalau kalian Allah Ta'ala beri faham, insya-Allah boleh upgrade. Yang pertama, pada istilah komen kebiasaan tuan-tuan, kalau kita sebut niat, apakah niat yang sering dicari oleh hamba Allah kita lah dalam melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila kita nak solat, bila kita nak sedekah, bila kita nak apa jua ibadah lah, ibadah khusus ke atau ibadah umum ke, apa jua ibadah yang kita lakukan, kebiasaan tuan-tuan, apa niat kita? Apa niat kita? Afwan lakum, kita sebut dulu dengan cara komen, cara kebiasaan. Biasa niat kita tuan-tuan apa dia? Kita nak cari pahala. Betul ke betul? Betul ke betul? Biasa kita nak cari pahala. Sedekah nak pahala, buat kebaikan nak pahala, datang program nak pahala, belajar nak pahala. Walaupun ada niat nombor 2 nak ilmu dan sebagainya, tetapi kebiasaan yang common, yang biasa datang pada hati kita, dan ya Allah, aku ni amal tak banyak, mudah aku buat ni, ya Allah dapat pahala pun tak apa dah. Okey. Bila sebut pahala ni tuan-tuan, antara poin yang pertama sekali saya dah sebut tadi. Poin yang kedua, adakah salah selama ni amalan kita nak pahala? Adakah salah? Saya jawab tidak. Saya jawab tidak. Habis tu ustaz, kalau dah tak salah, biarkanlah kami amalan nak pahala. Saya jawab pula dengan jawapan yang seterusnya, tak salah tuan-tuan kalau tuan-tuan beramal nak pahala, tetapi level tu tak layak dah bagi tuan-tuan. Dia ayat dia lain. Saya ulang balik. Tak salah kalau tuan-tuan beramal nak pahala. Betul. Dah? Tetapi tuan-tuan, beramal untuk pahala bukan level tuan-tuan dah. Dah? Bukan level tuan-tuan dah. Kalau tuan-tuan dah sentiasa dengan belajar, tiap-tiap pagi tuan-tuan dah mendakwa diri tuan-tuan, ustaz, saya seorang yang salik, saya seorang yang salik. Dengar, biar kita tipu diri sendiri tak apa. Dah? Jangan tawaduk tak kena tempat. Tiap-tiap pagi kalian dakwa, betul, pendakwaan tu betul. Walaupun kita tak sampai lagi, walaupun kita tak berguru lagi dengan cara yang sebenar, walaupun kita betul-betul tak berada pada tarik yang sebenar, sekurang-kurangnya ada keazaman. Pagi-pagi lagi tuan-tuan dah update, ustaz, saya seorang yang salik. Apa makna salik? Orang yang sedang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, tuan-tuan dah, niat tu dah bagus, tuan-tuan cuba nak pergi kepada satu level yang lebih baik. Dan ingat, kalau pendakwaan tuan-tuan tiap-tiap pagi tu tuan-tuan nak menjadi orang yang salik, sebab tu poin yang ketiga saya sebut tadi, adakah salah tuan-tuan nak pahala? Tak salah. Tapi bukan level tuan-tuan dah. Bukan level tuan-tuan dah untuk meletakkan pahala pada hati. Bukan level tuan-tuan dah. Sepatutnya kalau tuan-tuan dah mendakwa orang yang salik pada malam dengan keberkatan malam-malamnya Syaban, saya cuba nak bantu tuan-tuan untuk upgrade kepada satu level yang lebih baik. Tapi dengan syarat, okey, tengok praktikal yang saya nak ajar. Praktikal yang saya nak ajar. Sekarang ni apa perlu kita buat? Sekarang ni, apa yang perlu kita buat pada malam ni? Yang pertama, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen, macam mana aku nak buang pahala daripada hati. Sebab benda tu dah bertampuk di hati begitu lama. Sikit-sikit nak pahala, sikit-sikit nak pahala, sikit-sikit nak pahala. Dah? Saya nampak Siti Nur Aisyah, saya nampak Zulsna, saya nampak Dayang Badariah. Kalau boleh yang berada di page, masuk dekat dalam grup online NBS. Dah? Sebab nanti ada setengah certain perkara kita buat tertutup untuk audien kita sahaja. Tapi untuk ilmu yang best ni kita nak bagi dekat semua dulu. Dah, layak tuan-tuan semua dapat. Layak tuan-tuan semua dapat benda ni. Okey. Cuma penghujung nanti ada ilmu yang audien yang biasa, sebab mereka tak masuk lagi NBS, jadi mereka tak faham teknikal ni, jadi khusus untuk audien kita sahaja. Baik, jadi tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa yang perlu kita buat sekarang pada malam ini tuan-tuan? Terima kasih Ibrahim Awang. Sekarang ni tuan-tuan, apa yang perlu kita buat? Macam mana kita nak buang pahala daripada hati kita?
Selama ni dah melekat. Sikit-sikit nak pahala, sikit-sikit nak pahala, sikit-sikit nak pahala. Saya ulang kali yang kedua dan ketiga. Adakah salah minta pahala? Tak salah. Saya akan jelaskan nanti di mana tak salahnya. Tetapi, habis tu Ustaz, kenapa tak boleh? Tak layak bagi tuan-tuan dah minta pahala. Cukup dah. Cubalah upgrade kepada satu level yang lebih baik. Tak layak bagi tuan-tuan nak minta pahala dah. Maknanya, pada malam ini saya akan merobek hati tuan-tuan. Saya akan robek. Kita akan cuba keluarkan pahala daripada hati kita. Itu tindakan yang kita akan buat pada malam ni. Okey. Lepas tu pula, bila saya dah bawa keluar pahala daripada hati tuan-tuan, kita nak buang ke mana? Datin Nurkhailah. Tak masuk kelas ke Datin? Ke sibuk dengan politik. Kita doakan Datin Nurkhailah orang yang bagus dengan agama. Allahu Akbar. Okey. Bila kita nak buang pahala ni, adakah makna kita buang tu kita letak dekat tepi? Tidak. Maknanya kita buang daripada hati kita, kita meletakkan pula pahala ni di tempat yang selayaknya. Itu makna buang. Ataupun bahasa lain, kita guna bahasa lebih indah. Hari ni saya nak robek hati tuan-tuan. Kita nak cari-cari semata pahala yang duk melekat dekat hati. Sikit-sikit pahala. Sudahlah. Tak layak bagi tuan-tuan dah nak minta pahala. Kita nak, malam ni kita nak tarik benda tu. And then, bukan nak buang kat mana. Kita nak letak pada satu level yang layak dengan dia. Jelas ke jelas? Okey. Tuan-tuan jelas ke apa yang saya dah syarah setakat ini, mukadimah ni? Jelas? Kalau jelas, type jelas di ruangan komen. Dan kalau tak jelas, saya akan hurai lagi sekali. Dah keluar mata dah tu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Okey, 2. Yang ketiga, kalau tuan-tuan kata jelas, cara nak buang tu pun kena ada ilmu. Terima kasih Aizatul Sabrina. Nazatul Laina, terima kasih. Poin yang ketiga, nak buang tu pun bukan boleh samborono buang. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, potong rumput, buang rumput yang berada di lapangan, kalau tak ada ilmu, boleh potong rumput tak? Jawab. Simple saja benda tu, simple. Potong rumput bermakna kita buang lalang. Kalau tak ada ilmu cara nak potong rumput, boleh ke boleh nak buat? Cuba jawab. Jawab sekejap dekat ruangan komen. Cepat tuan-tuan. Dan nak potong rumput boleh ke tidak kalau tak ada ilmu? Tak boleh. Omar Falik dah jawab. Nak potong rumput pun kena ada ilmu. Dia kena tahu pakai sabit yang macam mana. Tiba-tiba pakai bajak. Pakai bajak bukan rumput dengan tanah-tanah sekali dia gadung. Mana boleh. Ataupun dia pakai, kan adalah dia jumpa dekat tepi pangking tu, orang tempat apa tu, orang nak kait susu kan, pokok kelapa. Lepas tu kan ada benda tu yang tajam untuk koreh keluarkan susu. Dia nampak tajam, dia guna tu untuk cangkul rumput. Tak jadi. Maknanya saya nak bagi faham, nak buang rumput pun kena ada ilmu. Jadi poin yang kita nak bincang pada malam ini tuan-tuan, saya ulang balik dengan ulangan yang simple. Apa saya nak belajar, kita nak belajar pada hari ini, macam mana saya nak buang pada hati tuan-tuan benda yang melekat begitu lama. Pahala. Lama dah kita nak. Okey. Nak buang tu pula bukan buang suka-suka hati. Kita nak letakkan pada tempat yang selayaknya. 2. Dan poin yang ketiga tuan-tuan, cara nak buang ni pun ada ilmu, ada kaedah. Bukan boleh suka-suka hati buang. Tuan-tuan kena faham ilmu ni, baru tuan-tuan jelas kenapa hati aku tak perlu minta pahala dah. Kenapa aku tak perlu minta pahala dah. Jelas ke jelas? Apa dasar yang saya nak bawa tuan-tuan pada malam ini? Okey, boleh. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Bila tuan-tuan dah jelas ke mana yang saya nak bawa tuan-tuan berlayar pada malam ini, saya nak berkongsi dahulu satu niat yang telah diajar oleh Imam Muna Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Imam Ghazali mengajar dalam kitab Ihya Ulumuddin. Juga kita jumpa dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali kata apa? Kalau kamu nak buat ibadat ni, Imam Ghazali ni tuan-tuan pakar bagi hati. Ingat dah, Imam Ghazali ni walaupun alim wal faqih, tapi tetap bermazhab Syafi'i. Dia tak buat mazhab sendiri, tak buat. Dia tetap bermazhab Imam Muna Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Di page tak nampak dah le berterbangan, like dan share, pastikan dakwah berjalan tuan-tuan. Yang menaik teruskan menaik. Okey. Jadi pakar hati, dia ni pakar bagi hati. Imam Ghazali kata apa? Bagi level salik ni, kalau dia nak beramal, dia niat apa? Okey, tuan-tuan boleh baca. Jangan risau, nanti lepas program saya akan tulis. Siapa yang rindu nak tengok tulisan saya yang tak cantik itu, saya akan tulis dekat A4 paper. Saya akan snap gambar, tuan-tuan simpanlah buat kenangan abadi. Imam Ghazali kata, Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus kepada belajar.
Baca semua. Ilahi. Baca. Anta maqsudi wa ridaka matlubi. Lagi sekali. Ilahi. Baca dulu. Anta maqsudi qa wa ridaka matlubi. A'tini. Baca. Mahabbataka wa ma'rifatak. Okey, terjemahannya saya baca tu tak ikut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Itu fokus kita. Yang belakang tu, karuniakan kepadaku, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan kepadaku, baca semua, kasih kepadamu dan mengenali dirimu. Okey. Sekarang ni, apa yang saya nak masukkan pada hati tuan-tuan, iaitu ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Saya nak masukkan benda tu. Dah? Sebelum saya nak masukkan benda tu, saya kena buang dulu benda lama. Kata Imam Muna, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita ni bekas bejana. Kita ni bekas, tuan-tuan yang ingat. Bila kita ni bekas, kalau bekas tu dah kotor sangat, pertama kita kena buang geladak-geladak yang lama, baru boleh masuk benda baru. Sekarang ni saya nak buang benda-benda lama tu, tapi kita nak buang letak di tempat yang selayaknya. Apa kita nak buang? Hati. Okey. Apa kita nak buang? Pahala. Jadi pada malam ni, poin yang pertama tuan-tuan, Ustaz, selama ni salah ke minta pahala? Tak boleh ke minta pahala? Kenapa pada malam ni Ustaz nak mengajar kami pula, kami kena buang pahala pada hati kami? Dah? Sebelum nak masukkan apa? Nak masukkan tu sabar dulu. Kenapa kita nak buang pahala pada hatinya kita, pada pemikiran dan pada kehidupannya kita? Tulis di ruangan komen poin yang pertama. Poin yang pertama, tulis. Kerana pahala itu merupakan perkara yang pasti di sisinya Allah. Tulis poin yang pertama, dah? Tulis di ruangan komen supaya sahabat-sahabat lain boleh copy paste dan sebagainya. Kerana pahala itu merupakan perkara yang pasti di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mana dalil? Allah Ta'ala berfirman fil Quranil Karim. Tuhan kata apa? Dah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya apa? Hoi manusia, barang siapa di antara kalian yang melakukan sebesar ini kebaikan, nescaya aku bagi pahala. Hoi manusia, barang siapa di antara kalian melakukan sebesar ini kejahatan, tentu aku bagi dosa. Siapa yang cakap tadi? You Isaac ke? Bukan. Sahabat Nabi ke? Bukan. Baginda Nabi ke? Bukan. Para rasul ke? Bukan. Yang berkata fakta tadi, innallaha la yukhliful mi'ad. Aku, yakni Tuhan yang tak pernah mungkir janji, yang tak pernah menipu, yang tak pernah munafik. Bila aku kata aku bagi, pasti aku bagi. Yang berkata faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa ni? Allah Jalla wa Ala. Tuhan yang beri statement begini. Bermakna tuan-tuan, apa yang dapat kita fahami, bila Tuhan kata kau buat kebaikan, tentu aku bagi pahala. Bila kau buat kejahatan, tentu aku bagi dosa. Benda tu benda yang pasti. Mana pasti? Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tak pernah ingkar kepada janji. Jadi maknanya, kalau hari ni tuan-tuan kita dah yakin pahala tu pasti Tuhan bagi, asbab daripada amalan kita buat. Cerita bab cerita bab gantung tak bergantung lagi, itu poin yang ketiga. Poin yang pertama, fakta dulu. Memang pasti Allah Ta'ala bagi kan. Tuhan kata bila kau buat kebaikan aku bagi pahala, bila kau buat kejahatan aku bagi dosa. Nescaya benda tu pasti. Okey, saya nak buktikan macam mana benda tu dia katakan pasti. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun.
dalam diri kamu ni banyak tanda-tanda mengenal kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh yang simple. Contoh ni tuan-tuan kena malu lah. Sebab apa saya kata kalian kena malu? Dengar elok-elok. Bila mana kes ni berlaku antara makhluk dengan makhluk, kenapa tuan-tuan boleh percaya? Waktu yang sama, kes ni bila mana berlaku antara kita dengan Allah, kenapa tuan-tuan tak boleh percaya? Maka saya akan buktikan di sini ada satu gap yang menyebabkan kenapa kepercayaan tu tak datang, kenapa keyakinan tu tak datang. Saya ulang kali yang kedua. Kes ni bila mana berlaku antara makhluk dengan makhluk, kenapa kalian boleh percaya? Benda yang sama, kenapa pula antara kita dengan Allah kita tak boleh percaya? Di sini ada satu gap yang kosong, yang dengan di sini ada satu perkataan yang saya kalau buka perkataan ni, dia akan menghuraikan segala masalah. Okey, mana buktinya? Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan sedang melihat live pada malam ni semua bekerja ataupun pernah bekerja, tak kira lah. Tolong jawab di ruangan komen. Saya jawab. Kalau tuan-tuan nak saya bantu, maka tolong beri respon. Sebab daripada respon tuan-tuan merangsangkan saya untuk mengajar tuan-tuan lagi, membantu tuan-tuan lagi. Okey. Tuan-tuan yang pernah bekerja, dengar cerita saya, nanti jawab dekat ruangan komen. Cuba flashback balik waktu mula-mula kalian diterima bekerja. Waktu mula-mula lah, ada yang dah bekerja 5 tahun, yang dah bekerja 10 tahun, yang dah bekerja 15 tahun. Dah bagus. Okey. Katalah dia dah kerja dekat sebuah syarikat tu 15 tahun, jadi guru dan sebagainya, mengajar. Okey. Dia flashback balik waktu mula-mula di Temuduga. Mula-mula dulu waktu di Temuduga. Lepas tu bila dia jumpa guru besar tu, dia kata apa? Okey, engkau diterima mengajar di sekolah kami dengan basic gaji sebulan-sebulan. Basic gaji sebulan sekian-sekian. Kalau ada OT dan sebagainya, ada program satu ahad ke, ada koko ke, co-curriculum ke, contohlah ada OT tambahan. Okey, maka saya pun kata qabul, saya terima. Saya terima. Dah berjanji dah ni. Okey. Lepas tu, bila dia balik, dia jalan ke amanah. Dia pergi kerja, pergi balik. Okey, bantu saya jawab di ruangan komen. Tuan-tuan, selepas bulan pertama, tuan-tuan pernah tak pergi naik dekat bahagian pentadbiran, bahagian kewangan, terus tanya direct, mana gaji saya bulan ni? Tolong jawab di ruangan komen. Soalannya, pernah ke tidak sampai dia bulan pertama, pergi dekat bahagian pentadbiran kewangan, terus tanya, mana gaji saya bulan ni? Tuan-tuan pernah minta tak? Deng. Pernah minta ke tidak? Tolong jawab di ruangan komen. Sebenarnya tuan-tuan tak bantu saya, tuan-tuan bantu diri tuan-tuan sendiri. Muhammad bin Muhammad dah jawab, dia tak pernah minta. Muhammad cuba jawab sekejap, bekerja berapa tahun dah? Nazariah Nawi tak pernah tanya. Nur Syasha, semua bekerja ni, tak pernah. Aizatul Sabrina tak pernah pun. Muhammad Nasir tak pernah pun. Maziah Tirun tak pernah langsung. Memang taklah ustaz. Kenapa tak? Kenapa tak pergi tanya? Kan hak kita. Salah ke? Tak salah. Salah ke tanya? Tak salah kan? Syajah Ilmi tak pernah. Rezeki Berkat tak pernah pun tanya. Nur Hashimah tak pernah tanya. Adibah Lokman tak pernah tanya. Nur Hayati tak pernah tanya. NN tak pernah tanya. 7 ke 8 tahun Muhammad jawab. 8 tahun bekerja bro. Tak pernah sekali pun pergi dekat syarikat bahagian kewangan tanya mana gaji saya bulan ni. Normala daripada Singapura. Tak pernah tanya. Sebab apa tuan-tuan tak pernah tanya? Bantu saya dengan menjawab soalan yang kedua. Okey, cukup dah tu. Norizan kerja 28 tahun dah. Tak pernah sekali dia pergi bahagian kewangan tanya mana gaji saya bulan ni. Kenapa tuan-tuan tak pernah minta? Hasrul Yahya senyum. Boy, sampai ke pipi nampak senyuman. Jawab soalan kedua. Kenapa tuan-tuan tak pernah minta? Tuan-tuan kena pakat malu hari ni. Malu sungguh. Suri rumah tak payah jawab lah. Tapi dia sungguh nak jawab. Saya ucapkan tahniah kepada siapa ni? Rubiah Khair. Tengok. Sebab gaji akan diberi selepas 3 bulan bekerja. Contoh, dia dah tahu dah. Yang ni jawapan dia apa? Sebab telah dipersetujui, dah kerja 23 tahun di Haji Hadi. Dia dah tahu dah memang every month gaji akan masuk. Betul? Tengok Izzatul Sabrina bagus sebab percaya dia akan bagi. Nazariah sebab tahu dah tentu masuk. Muhammad Nasir dah confirm dah gaji masuk. Rozi dah kerja 30 tahun, tak pernah sekali pun pergi minta dekat apa tu dengan bos. Betul? Zuraidah Abdul Ghani sebab pasti dapat. Zainuddin pencen tak pernah tanya. Dah pencen pun tak pernah tanya. Jami kata cukup bulan dapat gaji sebab dah confirm bayar ikut syarat.
Tuan-tuan, maaf dah. Okey, stop beri jawapan. Stop beri jawapan. Tuan-tuan sedar tak? Tuan-tuan sedang dimalukan oleh makhluk. Kita sedang dimalukan oleh makhluk. Kenapa? Benda yang sama bila mana berlaku antara kita dengan makhluk, kenapa kita boleh percaya? Dah? Memang tak pernah minta gaji sebab dah tahu dah dia akan bayar. Tapi maaf tuan-tuan, bila mana berlaku benda yang sama antara kita dengan Allah, kenapa setiap ibadat kita nak minta gaji? Kenapa kita nak minta pahala? Kenapa kita nak minta pahala? Sedangkan dalam agreement dah ada. Masalah kita tak pernah baca agreement. Dalam Quran tu berlunggu agreement Allah Ta'ala. Dalam Quran tu berlunggu agreement Allah Ta'ala. Kan Tuhan sebut, dah, engkau buat kebaikan, tentu aku bagi pahala. Engkau buat kejahatan, tentu aku bagi dosa. Siapa yang kata tu? Innallaha la yukhliful mi'ad. Aku tak pernah engkar kepada janji aku. Jadi poin yang paling penting yang perlu kita upgrade pada malam ni tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, perlulah kita faham. Malulah kita kalau kita dengan makhluk punya percaya sampai tak pergi minta dan sebagainya. Sebab apa? Kita yakin dia bayar. Tuan-tuan, itu baru makhluk. Dah, kita yakin apa dia? Bila mana syarikat tu establish, syarikat tu bagus, bukan syarikat yang baru naab, syarikat yang dah lama, nama pun ada dalam bursa saham, dah banyak tengok projek-projek dekat tepi jalan dan sebagainya, establish, kita percaya. Maka, maaf tuan-tuan dah, saya nak bagi kata kunci dia. Kenapa kita tak percaya pula dengan Tuhan? Kunci dia, dah, makrifah. Itu je kunci dia. Saya boleh buktikan, ada setengah orang staff, ada setengah staff, dia akan minta juga dengan syarikat dia. Dia akan minta. Bila mana? Pertama, ni syarikat ni betul ke betul ni? Dah. Ada. Kunci dia bukan masalah apa. Kunci sebenarnya ialah makrifah. Kenal. Bila kita kenal syarikat tu hebat macam mana, oh ni syarikat yang holding, contoh Berjaya Holding, syarikat pun dah lama establish. Bila kita masuk kerja dengan dia, kepercayaan itu datang punca daripada makrifah. Kenal. Dah? Tapi saya boleh buktikan ada juga, kalau tuan-tuan baca komen, ada yang jawab, Ustaz saya pernah minta. Sebab apa? Sebab makrifah tak ada. Betul? Syarikat baru nak up. Dah? Kita ni pula jadi melompat-lompat. Dia melompat, kejap melompat sana, kejap melompat sini, kejap kerja sana. Lepas tu pula kerja dekat sudah. Ni syarikat ni, kita belik-belik dekat dalam Google, macam baru berdaftar tahun lepas saja. Kita nak kerja pun tuan-tuan rasa was-was. Sampai hujung-hujung bulan dia, Ricky kawan, macam dapat gaji dah. Risaunya kita. Sebab apa? Kunci je, bila kita tak kenal syarikat tu macam mana, timbullah was-was. Dia bayar gaji ke tidak ni? Aku dah kerja sebulan, kos dah keluar, duit dah keluar, minyak dah keluar, makan dah keluar, duit semua, kos dah keluar. Dah? Nak top up, nak pusing balik. Betul ke betul? Punca dia makrifah. Bila kita kenal sebuah syarikat, akan datangnya yakin. Tetapi tuan-tuan, malulah kita dengan Allah Ta'ala pada malam ni. Kenapa tak yakin? Sebab kita tak kenal Allah Ta'ala. Tak kenal. Sebab tu kalau kalian betul-betul kenal Allah, kita malu nak minta pahala. Malu nak minta pahala. Jelas ke jelas? Jadi maknanya, poin yang pertama, macam mana kita kena ada ilmu untuk buang pahala pada hati kita pada malam ni tuan-tuan. Dengan keadaan kita meyakini setiap perkara, kita yakin setiap apa yang Tuhan janji memang dia bagi. Pahala tu termasuk dalam perjanjian Allah Ta'ala. Mana buktinya? Kalau kita baca hadis daripada Nabi SAW, ketika ditiupkan roh pada perut, kita dah bangun. Dalam perut ni, kita dah bangun, kita dah berjanji, kita dah sign agreement. Ni yang tuan-tuan tak mendengar hadis ni. Dan bila mana ditiupkan roh, kita dah sign agreement. Bila kau buat kebaikan, kau akan dapat pahala. Okey, mengaku ya Allah, deal. Bila kau buat kejahatan, kau akan dapat dosa. Deal ya Allah. Dalam perut tu dah mengaku, dah sign agreement. Bila keluar je, diberi pula kelapangan selama 15 tahun sebelum akhir balik. Bila start akhir balik, maka jalanlah hukum hakam. Jelas? Jadi saya ulang balik tuan-tuan, poin yang pertama, macam mana kita nak belajar pada malam ni, puang pahala daripada hati kita. Ya Allah, aku yakin pahala tu benda yang pasti. Dah pasti aku nak minta buat apa. Kuncinya bila dah pasti, buat apa nak minta. Betul ke betul? Saya tak kata salah. Okey, saya nak buktikan pula. Dengar elok-elok. Saya nak buktikan, habis tu Ustaz, selama ni, saya minta pahala salah ke? Saya dah ulang kali yang ke-18. Ni kali ke-19. Tuan-tuan tak salah minta pahala. Tetapi bukan level tuan-tuan dah. Sebagai contoh yang mudah. Siapa yang kat sini ada anak baru darjah 2, darjah 1? Contoh dah. Tuan-tuan tak perlu jawab sebab kita nak kejar masa. Tuan-tuan, waktu PKP ni,
Tuan-tuan ajar anak-anak tuan-tuan matematik. Baru darjah 2. Dia ajarlah masalah tambah, tolak dan sebagainya kan. Okey, hari ni kita nak buat latihan. Dengar dah, saya nak buktikan kepahaman macam mana ilmu tu betul, tapi pada satu level ada yang lebih betul. Hari ni mak nak ajar soalan, mak nak ajar sipir. Dan sipir hari ni kita belajar sipir tolak. Kawan tu mengapal lah, no, tolak tu 2, tolak 1 berapa, ni tolak ni berapa, ni tolak ni berapa. Maka dia pun cuba nak menghafal matematik. Okey. Kemudian dah hafal dah Kak Long. Dah mak. Boleh mak test. Budak baru darjah 2 tuan-tuan. Okeylah mak cubalah. Kalau boleh jawab mak bagi hadiah. Okey, mak tanya soalan. 1 tolak 2 berapa Kak Long? 1 tolak 2 berapa? Agak-agak apa anak tu jawab? Jawab di ruangan komen. Yang ni boleh jawab. Agak-agak apa anak tu jawab? Kita tanya 1 tolak 2 berapa? Agak-agak apa anak tu jawab? Cepat tuan-tuan, jawab di ruangan komen. Anak baru darjah 2. Baru nak belajar sipir. Kita test dia. 1 tolak 2 berapa? Berapa tuan-tuan? Betul ke Omar Falik? Agak-agak anak tu jawab macam tu ke? 1 tolak 2 berapa? Rafidah, betul ke anak darjah 2 jawab macam tu? Confident level tinggi ni. Itu betul Dayang Badariah. Anak kata mana boleh ibu? Mana boleh kecil tolak besar? Tuan-tuan bagi jawapan negatif 1 pun dia percaya tak? Tuan-tuan bagi jawapan 1 boleh tolak 2, negatif 1. Mana boleh ibu tipu? Kat sekolah cikgu kata mana boleh kecil tolak besar, kena besar tolak kecil. Pada level tu budak tu tak boleh faham, dia tak boleh terima 1 boleh tolak 2. 1 boleh tolak, dia tak terima. Okey, bermakna pada level tu dia pegang kecil tak boleh tolak besar. Itulah keimanan dia. Lepas tu bila anak ni belajar, masuk darjah 5, darjah 6, barulah dia tahu, rupa-rupanya 1 boleh tolak 2. Jawapannya negatif 1. Secara automatik ilmu yang baharu akan menafikan ilmu yang lama. Tetapi ilmu yang lama salah tak? Tak. Sesuai dengan diri dia. Ni saya nak buktikan. Automatik ilmu yang baharu, rupa-rupanya 1 boleh tolak 2. Jawapannya negatif 1. Dulu dia faham tak boleh. Automatik ilmu yang baharu akan menafikan ilmu yang lama. Dan adakah salah? Tidak. Levelnya berbeza. Jelas. Sama juga yang berlaku dalam Sahihul Muslim. Yang ni hadis. Dalam Sahihul Muslim, seorang budak bertemu Nabi. Budak umur 6 tahun takriban. Dia tanya, "Ya Rasulullah, aina Allah, di mana Tuhan?" Nabi ni bijak. Takkan Nabi nak kata Tuhan tak bertempat, Tuhan bukan di atas, Tuhan bukan di bawah. Sesuai ke dengan level budak-budak umur 6 tahun tanya Nabi, aina Allah, di mana Tuhan? Dalam Sahihul Muslim menceritakan Nabi buat isyarat begini. Tapi ingat, bukan memberi fakta yang mengatakan Tuhan di atas. Dah baca tafsir hadis. Nabi buat begini. Budak tu faham. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, tuan-tuan nak faham benda ni macam mana? Pada mantuknya lain, pada maknanya lain. Artinya pada level seorang budak, nak bagi faham macam mana Tuhan tu, Nabi kata buat macam ni. Adakah dipaham Tuhan tu di atas? Tak, Nabi lebih bijak. Tetapi kalau kita belajar pula ilmu tauhid sampai satu level, Tuhan tu bukan di atas, Tuhan bukan di bawah, Tuhan bukan zahir, Tuhan bukan batin, wallahu alam, tak masuk pada akal. Artinya ilmu yang baru akan menafikan ilmu yang lama. Tapi waktu yang sama ilmu yang lama salah ke? Tak. Nabi bercakap dengan budak. Sebab itulah kalau anak tuan-tuan tanya, "Ibu, Allah tadi ustaz mengajar dekat sekolah, dia kata Tuhan ni ada di mana-mana." Takutlah ibu kalau saya mencuri ke apa. Dia kata apa? Tuhan ni ada di mana-mana. Adakah tuan-tuan nak mengiyakan atau menidakkan? Saya bantu tuan-tuan, jawablah ya. Ya pada lidah, tidak pada hati. Pada level budak tu memadai. Ya, Tuhan ni ada di mana-mana. Sebab tu jangan dengar cakap mak, jangan melawan cakap mak. Dekat belakang mak jangan buat macam ni. Kita nak ajar dia. Tetapi hati kita lah. Sebab kata Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, kalau kita percaya di mana-mana tu pun habis dah. Sebab di mana-mana membangsa kepada tempat.
Perkataan di mana-mana pun dah cerita bertempat. Jadi akidah kita yang level kita pegang, Tuhan tidak bertempat. Tapi untuk budak, betul ke ibu? Takutlah Tuhan yang ada di mana-mana. Ya, sebab tu jangan buat nakal. Tuhan nampak engkau, Tuhan duduk kat mana-mana. Untuk level dia, sesuai. Untuk level kita, tak sesuai dah. Jelas ke jelas? Sebab tu berani saya menjawab tuan-tuan. Adakah salah selama ni kalian minta pahala? Tak salah. Betul dah. Quran ada, hadis ada. Tetapi, kalau kita nak upgrade level, kena upgrade niat. Sebab tu, pertama, macam mana nak buang pahala pada hati kita? Tulis, tuan-tuan dah tulis dah. Kerana pahala itu merupakan perkara yang pasti. Jelas ke jelas? Okey, satu. Boleh kita masuk poin yang kedua? Dah? Poin yang kedua. Macam mana tuan-tuan nak belajar, nak buang ilmu? Nak buang pun kena ada cara. Mana boleh buang macam tu tuan-tuan? Dah? Ni maaf. Ni, saya baru tukar rotek. Rupa-rupanya nak buang rotek kereta pun ada cara. Dan sebab tu saya tak suka gam terus. Saya tampal dekat satu stiker yang putih, baru tampal. Maknanya nak buang stiker yang lama tu pun ada cara. Kalau pakai apa tu, kalau pakai pisau bercala cermin, dia ada teknik dia. Baru kita tahu. Nak buang, sama juga nak buang pahala yang melekat lama dah kat sini. Okey. Tulis poin yang kedua. Tuan-tuan nak buang tu macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tulis. Bila pahala tak boleh beli syurga, dosa tidak ditukarkan dengan neraka. Tulis poin yang kedua. Apa dia poin yang kedua? Bila pahala tak boleh beli syurga dan dosa tidak ditukar dengan neraka. Itu poin yang kedua. Maknanya apa? Kita dah belajar ilmu tauhid. Tanya pada tuan-tuan yang berada pada NBS online, dah letih ke 2 hari belajar? Semalam NBS pula hari Sabtu, hari ni pula sehari sampai ke petang Q&A dengan Zoom. Letih kan? Itulah cabaran dah. Nak berubah ni pain, sakit. Okey. Maknanya kita diajar dalam ilmu tauhid. Adakah masuk ke syurga ni sebab pahala banyak? Dah. Kita ringkaskan, termaktub dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Sahihul Muslim. Nabi bersabda dengan jelas. Dan masuk ke syurga ni tuan-tuan, inilah keimanan yang perlu kita pegang. Masuk ke syurga semata-mata rahmatnya Allah. Dan masuk ke neraka semata-mata keadilannya Allah. Yang ni kena tulis. Dan nanti matan hadisnya kemudian hamba bagi insya-Allah. Masuk ke syurga semata-mata rahmat Allah. Dan masuk ke neraka bukan sebab kita dosa banyak, bukan sebab kita maksiat banyak, sebab keadilannya Allah. Adil tu macam mana? Bila ditimbang-timbang, dosa tu lebih. Allah Ta'ala tu adil. Dengan sifat adilnya Allah, dia boleh tak azab kita? Boleh. Tapi dengar, walaupun timbang-timbang, dosa banyak, tiba-tiba Tuhan nak bagi rahmat sikit. Tak apalah, aku bagi rahmat dekat dia. Kira sap-sap-soi lah, dia ni berzikir banyak sikit. Seumur aku dengar dia sebut nama aku nak bagi rahmat. Walaupun dosa banyak, boleh tak Tuhan nak masuk ke syurga? Tuan-tuan, boleh tak? Boleh. Allah, berapa banyak kali dah tuan-tuan, laki kita buat salah, kita maafkan rahmat. Anak-anak kita buat salah, tak apalah, dah kita pejam mata je. Allah Ta'ala pun dengan kita begitu tuan-tuan. Sebab tu poin yang kedua ni poin yang best, supaya kita yakin. Jangan kita mengharapkan tuan-tuan, kita beramal, semayang, sedekah, puasa, nak masuk Ramadan dah ni. Kita buat misal yang bodoh. Itu cara saya belajar. Sebab saya bodoh tuan-tuan. Tuan-tuan alim, tuan cerdik. Cara bodoh saya mikir, ya Allah, kalaulah umur aku 63 tahun, seumpama umur baginda Nabi SAW, kita buat semua kewajiban. Contoh. Semua kewajiban yang Tuhan suruh semua kita buat. Semayang cukup, puasa cukup, alhamdulillah tak minum arak, tak buat benda-benda setakat dosa-dosa kecil tu biasalah, sebab kita bukan Nabi, kita bukan maksum. Secara teorinya contoh, segala benda yang Tuhan suruh kita buat. Lepas tu bila mana kita mati tuan-tuan, kita sampai di hadapan mizan Allah Ta'ala, kita sampai di hadapan Allah Ta'ala. Contoh, tuan-tuan bawa lah ada 4-5 guni. Kalau boleh digunikan, ya Allah, inilah ya Allah pahala yang aku buat selama 63 tahun, belum tolak akhir balik lagi ya Allah. Ya Allah, agak-agak mampu tak ya Allah nak tukar dengan nisbah sehari. Kita amal 63 tahun, kita bawa pahala-pahala kita yang banyak tu, ya Allah, boleh tak ya Allah nak tukar dengan nisbah sehari saja. Tak payah lama tuan-tuan, bukan khalidina fiha abadan lah, nak tukar nisbah 1 hari. Banyak mana? Tak lama, sehari di syurga 1000 tahun di dunia. Sehari di syurga 1000 tahun di dunia, bukan 1000 hari. Sehari di syurga 1000 tahun di dunia. Ya Allah, aku nak tukar sehari je ya Allah, bagilah sehari. Amal banyak ni ya Allah,
Pahala banyak ni, 63 tahun. Dah agak-agak layak tak? Tak layak tuan-tuan. Jauh. Dah. Sebab tu kita kena fahami. Dalam konteks perjalanan kita nak mendekatkan diri kepada Allah, tuan-tuan tiap pagi masuk hashtag Santapan Rohani duk dakwa aku orang salik, bagus. Perjalanan orang yang salik, dia tak minta pahala dah. Dia bukan buang pahala. Nanti saya ajar belakang sekali, pahala tu diletak kat mana? Di tempat yang selayaknya. Jadi nak faham macam mana, bila mana kita yakin pahala tak boleh beli syurga. Ada pahala pun nak ke mana? Pahala itu tuan-tuan sekadar satu ganjaran yang Tuhan nak berikan kepada hamba-Nya untuk melatih kita buat ibadah. Sekadar satu ganjaran untuk melatih kita agar kita rajin buat ibadah itu sahaja. Kan? Sebagai contoh tuan-tuan, anak tuan-tuan Ramadan kali ni, tuan-tuan nak latih dia apa? Siapa cukup puasa 30 hari, mak bagi duit. Mak bagi duit. Tu poin yang ketiga, nanti saya akan jawab. Poin yang ketiga. Dah? Jadi maknanya, gambaran yang dipahami, Allah Ta'ala beri pahala ni tuan-tuan, itu poin yang ketiga nanti. Secara ringkasnya, pahala tak boleh ke mana. Begitu juga dosa. Dosa tuan-tuan, tapi tak salah suruh buat dosa. Maknanya bukan memberi penjelasan suruh buat dosa, tetapi iktiqad, penjiwaan kita, kerohanian kita faham, dosa ni tak dapat ditukar dengan neraka. Kita baca kisah begitu banyak dalam kitab Jauharul Mauhub. Jauharul Mauhub, kisah dua beradik. Abang duduk di tingkat atas, adik duduk di bawah. Ni bicara the power of niat. Abang ni Allah Ta'ala beri rahmat, semayang dan sebagainya. Adik ni pula dengan diuji, minum arak dan sebagainya. Dia ringkaskan cerita, satu hari diuji hati si abang. Lama dah semayang ni tak rasa apa pun. Sama juga dengan tuan-tuan, semayang lama dah tak berasa apa ujian. Walhal ujian tu nikmat, ujian tu rahmat. Itulah ilmu konverter yang saya nak ajar dalam ICS nanti. Lepas NBS ada next. Belajarlah tuan-tuan, tak rugi, insyaAllah tak rugi belajar. Berjaya tak berjaya itu bukan urusan kita. Yang lemahnya kita tak faham konteks belajar ni. Bila kita belajar tentu berjaya. Adakah kita? Jangan. Okey. Kemudian si adik ni pula tuan-tuan, Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia. Lama dah minum arak ni toksik dah rasanya. Baik aku join abang aku dekat atas, semayang buat ibadat. Katanya si adik. Tuan-tuan dengar kisah dalam kitab Jauharul Mauhub. Maka si adik ni baru nak naik tangga. Si abang ni bosan dah semayang, baik aku minum arak. Baru nak turun daripada atas. Adik baru nak naik. On the spot abang baru nak turun. Datang takdir Allah tuan-tuan. Tergelincir kaki si abang, terpijak kepada kepala si adik, maka matilah keduanya. Mati. Allah Ta'ala sebut, ulama sebut dalam kitab, di manakah adiknya? Di manakah adiknya? Fil jannah, masuk dalam syurga. Di manakah abangnya? Fil nar, masuk neraka. Okey, yang ni saya jawab siap-siap, takut tuan tanya, Ustaz, bukan ke syurga neraka belum ada lagi? Tuan-tuan, saya jawab ringkas dahulu. Dalam dunia ni dah ada syurga neraka. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada dipanggil jannatu ajilah. Yang kedua istilah bahasa Arab jannatu ajilah. Satu dengan hamzah, satu dengan ain. Ada yang dipanggil syurga, syurga yang sana sungguh. Ada dipanggil syurga dekat dunia ni. Dekat mana? Antaranya kata ulama, Iliyin dan Sijin. Di atas langit yang ketujuh, di sebelah kanan ada Iliyin, tempat simpanan roh-roh, amalan-amalan. Amalan kita disimpan dekat Iliyin lah. Yang tuan-tuan semayang, sedekah, haji selama ni. Dah? Macam tuan-tuan duit lah. Duit tuan-tuan ada buku bank, tunjuk ada 1 juta. Bukan dalam buku tu ada duit. Tak ada. Sama juga Rocky Atik tulis pahala dosa, dia tulis sahaja. Bukan dekat situ pahala dosa, dia semua simpan dekat Iliyin. Kat situ juga ditempatkan roh orang-orang yang beriman. Yang kedua apa? Sijin. Sijin ni apa? Tempat penjara orang-orang yang kafir, roh-roh orang yang tidak beriman, dan juga tempat buangan amalan-amalan yang tidak diterima. Itu dipanggil jannatu ajilah. Dah jelas ke jelas? Dunia kita dah ada syurga dah. Habis tu Ustaz, dalam kubur tu pula roh yang mana? Nanti panjang saya cerita pula. Dan saya boleh cerita tuan-tuan, tapi secara ringkas dahulu. Roh ni manusia ada 2. Kita ni roh ada 2. Pertama roh rohaniah, kedua roh pertama roh rohani, yang kedua roh idafi ke roh rohani. Lupa dah perkataan tu, istilah saya lupa. Dah roh idafiyah, roh rohaniah. Roh rohaniah bila mana kita mati naik ke langit. Dah roh lagi satu masuk dalam kubur. Dua-dua Allah Ta'ala uji. Jelas ke jelas? Okey, kembali kepada bicara. Jadi si adik ni baru nak naik tangga, abang dia pijak kepala dia, mati. Masuk syurga tuan-tuan. Syurga ni Iliyin. Si abang tadi ni
Belum minum arak lagi. Belum minum arak. Tak minum lagi tuan-tuan. Dah? Belum minum lagi. Memang betul normala. Betul. Soalan normala tu betul, tepat. Dah? Memang keburukan selagi mana dia tak buat. Selagi mana dia tak buat, tak dikira. Dah? Tetapi di sini nak cerita, inilah masalah satu benda. Sebab tu, normala. Bagus normala ni. Saya buktikan tuan-tuan. Sebab tu saya kata, fahami akidah. Masuk neraka bukan sebab dosa. Masuk neraka bukan sebab dosa. Mana kena timbang dosa? Apa dosa siabang? Dia tak minum arak lagi. Dah. Di sinilah keadilannya Allah. Adil ni tak, adil Allah bukan macam adilnya kita. Samalah baik Allah, tak sama dengan baiknya kita. Tuhan bagi kafir, Tuhan bagi belaka, semua Tuhan bagi. Dan orang kafir boleh hidup senang lenang. Sedangkan Nabi pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran syurbata ma'in." Kalaulah dunia ni ada harga sebesar sayap nyamuk, kata Nabi, orang kafir tu aku tak bagi minum. Tu kalau dunia ni ada harga sebesar sayap nyamuk, tak ada harga tuan-tuan. Sebab tu orang kafir Tuhan bagi dengan rahmatnya Allah. Tuhan bagi belaka. Jelas? Jadi secara ringkasnya, poin yang kedua yang kita cuba mentelaah pada malam ini, macam mana nak didik Ramadan ni tuan-tuan. Bagus. Buatlah aku berpuasa ni semata nak redha Allah. Cuma sebelum nak masuk benda baru, kena buang benda lama, baru boleh top up. Nak buang tu, ya Allah, dah, aku bukan tak nak pahala, tapi aku yakin pahala tak boleh beli syurga, dan dosa tak ditukarkan dengan neraka. Sebab apa? Akidah aku telah berpegang. Yang tadi syariat, tapi bila tauhid pula, masuk syurga semata-mata rahmatnya Allah, dan masuk neraka semata-mata keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ke jelas? Itu poin yang kedua. Jelas? Boleh kita pergi more lagi, sikit lagi. Kita nak masuk pula poin yang ketiga. Poin yang ketiga ni gabungan antara tauhid dengan tasawuf. Okey. Sekarang ni kita nak belajar apa poin yang ketiga tuan-tuan. Kita nak buang pahala pada hati. Nak buang pula macam mana? Kena ada ilmu. Apa pula ilmu yang ketiga yang saya nak ajar tuan-tuan pada malam ini? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Kalau betul tuan-tuan nak upgrade niat tuan-tuan pada Ramadan pada kali ini. Tulis. Kenapa tak minta pahala? Tulis poin yang ketiga. Ini best. Kerana pahala diberi semata dengan rahmat. Tulis. Nanti saya syarah. Tolong, yang ni tolong faham. Yang ni tolong faham. Faham dengan jelas. Mana-mana tak faham, minta kepada Allah agar Allah Ta'ala buka kefahaman yang jelas kepada poin yang ketiga ni. Dan poin yang ketiga ni apa tuan-tuan? Pahala ni diberi semata-mata dengan rahmat. Bukan sebab kita beramal. Bukan sebab kita beramal. Saya bagi contoh yang mudah. Contoh yang mudah. Okey, ini ibu-ibu tolong jawab. Dan muslimat yang di rumah tolong jawab. Tuan-tuan pernah buat ke tidak? Tolong mengaku dengan jujur. Okey. Dengar ni. Saya tanya, jawab dengan jujur. Tuan-tuan dah cadang. Dah? Tuan-tuan cadang. Tuan-tuan plan dengan anak-anak. Dah? Siapa yang puasa cukup, siapa yang puasa Ramadan cukup tahun ni 30 hari ataupun 29 hari, dah? Mak nak bagi duit raya. Mak nak bagi 150. Tahun lepas mak bagi 100. Dah? NBS online, sahabat-sahabat circle tolong bantu saya jawab. Dan untuk tuan-tuan ni bagus, important sangat. Saya ulang balik. Dah? Jumpa anak-anak ni. Okey. Siapa tahun ni puasa cukup 30 hari, mak nak bagi duit raya up. Tahun lepas mak bagi 100, tahun ni mak bagi 150. 150. Okey. Ibu-ibu tolong jawab dulu. Tolong jawab dengan jujur. Adakah ibu-ibu buat syarat dulu ke, atau memang niat nak bagi? Memang niat nak bagi. Tak cukup pun tak apa, mak akan bagi. Tapi sengaja mak buat syarat dalam hati. Bukan tuan-tuan cakap begitu di sebalik tabir. Memang niat kita nak bagi 150. Tapi sengaja kita buat syarat, kalau anak-anak kita cukup puasa 30 hari, kita nak bagi 150. Soalan, adakah tuan-tuan niat memang nak bagi ke, atau memang kena berpandukan syarat baru bagi? Jawab. Jawab tuan-tuan. Best ilmu ni. Di sinilah timbulnya ilmu makrifah. Yang kita nak cari kunci dia makrifah. Itulah poin yang pertama tadi. Kenapa tuan-tuan boleh dengan manusia ni dekat pula. Dengan Allah kenapa jauh? Tengok rezeki berkat kata memang nak bagi. Normala kata daripada Singapura memang niat nak bagi.
Nafizah kata memang niat nak bagi. Selastari kata memang niat nak bagi, sengaja buat syarat. Roslina kata memang niat nak bagi, sengaja buat syarat. Azli Syam kata memang niat nak bagi. Tuan-tuan, itulah diri tuan-tuan yang sebenar. Dah? Tapi kita lupa, kita lupa convertkan ilmu ni kepada Allah. Jaafar dia lain pula, patuh syarat baru bagi. Dia level lain, tak apa. Saya tak penting jawapan bukan betul atau salah, tapi saya nak buktikan, tengok komen, yang jawapan komen macam mana. Semua pada hati ibu-ibu tu dia memang nak bagi benda tu. Syarat tu sekadar satu layer sahaja. Maaf tuan-tuan ada tak ibu-ibu pernah tipu? Adalah. Anak 3 orang, yang 2 orang ni cukup puasa 30 hari. Kita bagi 150. Yang seorang ni adalah sehari tak cukup. Ni mak bagi ni, tapi jangan bagi tahu Kak Long dengan Kak Ngah. Ada ke tidak? Ni mak bagi ni. Yang nombor 3 tu tak cukup sehari, tak cukup. Mak bagi ni, tapi jangan bagi tahu Kak Long dengan Kak Ngah. Dia tipu. Jadi maknanya tuan-tuan, gambaran hamba nak beri faham tuan-tuan, itu baru antara makhluk dengan makhluk lah. Hati nurani seorang ibu. Betul Azli Syam, yang tu confirm dah betul. Kita bagi syarat sebagai motivasi. Samalah Allah dengan kita. Allah dengan kita bagi pahala untuk motivate kita banyak amal. Kalau kau buat lagi, pahala aku bagi lagi banyak. Kalau kau buat lagi, pahala aku bagi lagi banyak. Tapi ingat, orang yang kemas tauhidnya, orang yang kemas pegangannya, orang yang kemas makrifahnya, kita kena kenal Allah Ta'ala dengan sebenar kenal. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pahala semata-mata rahmat. Memang dia nak bagi. Sengaja dia buat syarat. Memang dia nak bagi. Jadi kalau Tuhan Allah Ta'ala tu memang nak bagi, tuan-tuan boleh bayang sendirilah. Apa guna kita semayang nak pahala? Dah tentu memang Tuhan nak bagi. Baik tuan-tuan gunakan semayang yang powerful, zikir yang powerful yang tuan-tuan buat, Ramadan puasa yang powerful, baik gunakan untuk niat yang lebih powerful. Kalau semata untuk pahala, dalam ilmu tauhid menyarankan memang Tuhan nak bagi. Mana buktinya? Okey, tulis di ruangan komen. Tulis. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Allah Ta'ala ni mentadbir. Tulis. Allah Ta'ala mentadbir, tak bergantung dengan makhluk, tak bergantung dengan asbab, tak bergantung dengan kerana. Tulis perkataan ni. Last sekali. Cukup dah. 3 pun dah ketum dah. Ketum tuan-tuan pada malam ni. Afwan lakum. Allah Ta'ala mentadbir alam ni, dia tadbir kita, tak bergantung dengan makhluk. Allah Ta'ala tak bergantung dengan asbab. Allah Ta'ala tak bergantung dengan kerana. Itu cara Tuhan mentadbir. Kita asbab. Sebab apa aku nak bagi dia? Sebab dia miskin. Sebab apa aku nak bagi dia? Sebab dia susah. Sebab apa aku nak tolong dia? Tengok tak ada cetong dan sebagainya. Asbab. Allah Ta'ala dah. Kalau Tuhan bergantung dengan kita, lemahlah Tuhan. Kalau Tuhan bagi pahala sebab kita semayang, Tuhan tu lemah. Seolah Tuhan bergantung kepada pahala. Ni cara saya nak upgrade. Ini cara saya nak upgrade pemikiran tuan-tuan. Jelas ke jelas ni? Tuan-tuan jelas? Jadi maknanya, kalau kita dah bersih dengan tauhid, aku bukan tak nak pahala. Saya ulang balik 3 poin tadi. Sebab nanti kita nak keluarkan benda ni, and then kita nak letakkan pada satu layer yang tepat selayak dengan dia. Dan tuan-tuan nanti cucuklah vaksin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maka lebih baik. Jadi, tuan-tuan nak buang ni macam mana? Yang pertama, ya Allah, aku yakin pahala benda pasti. Dah pasti nak minta buat apa? Aku kerja 30 tahun tak pernah minta pun dekat syarikat, tak pernah minta pun dekat bahagian kewangan, tak pernah pergi pun MOF money, Ministry of Finance, tak pernah pergi pun jejak pergi ketuk dam mana gaji, tak pernah minta sebab kita yakin itu dibayar. Itu baru dengan makhluk. Malunya aku dengan Tuhan, aku duk minta pahala. Walhajlah Tuhan kata dia bagi. Satu. Yang kedua, kenapa tak minta pahala? Aku bukan tak minta, pahala tak boleh buat apa pun. Pahala tak boleh beli syurga. Masuk syurga sebab rahmat. Dosa juga bukan boleh tukarkan dengan neraka. Kalau masuk neraka semata-mata keadilannya Allah. Dengan sifat adilnya Allah, Tuhan tak bergantung kepada dosa kita. Tapi bukanlah satu alasan untuk suruh buat dosa. Lah, syariat tak boleh tinggal. Ini bicara tasawuf. 2. Yang ketiga, nak bagi tahqiq lagi. Tak nak minta pahala ke? Lah, nak minta buat apa? Kalau Tuhan bagi pun, itu semata-mata rahmat daripada Allah. Memang Tuhan nak bagi. Tuhan tak bergantung dah dengan sembahyang aku. Tuhan tak bergantung dah dengan sedekah aku. Bukti dia, sebelum aku buat, Tuhan dah tahu dah. Kalau kita baca sebuah hadis Nabi SAW, dalam kitab Nasahul Ibad, saya pernah baca satu hadis yang begitu panjang. Tuan-tuan, dengar ni, dalam sebuah hadis, kalau saya jumpa hadis nanti saya masukkan balik. Nabi bersabda, tuan-tuan sebelum tuan-tuan sedekah, Tuhan dah terima. Macam
Sebelum tuan-tuan sedekah, aku dah terima dah sedekah kamu. Sebab apa? Semuanya berlaku pada ilmu aku. Aku dah tahu dah aku nak sedekah bila. Jadi tak masuk akal lah tuan-tuan. Kalau Tuhan dah tahu kita nak sedekah bila, nak sedekah banyak mana, kita pula mendakwa dengan sedekah kita buat tukar Tuhan bakal bagi pahala. Nak ke mana? Saya ulang kali terakhir. Habis salah ke selama ni? Kepada yang baru masuk live, tengok daripada awalan. Tengok daripada awal. Nak bagi faham salah ke? Saya tak kata tak salah, tapi tak layak untuk tuan-tuan minta pahala dah. Jadi bila mana kita dah faham 3 poin ni, dia ada banyak lagi. Nanti ketum, cukup 3 poin ni. Apa yang perlu tuan-tuan lakukan? Keluarkan pahala pelan-pelan daripada hati. Letak selayaknya, tulis. Tulis dekat ruangan komen. Kembalikan kepada hak Allah. Tulis. Dah. Bukan kita buang merata-rata. Kita keluarkan pada hati kita. Kemudian, ya Allah, kembalikan kepada hak kamu. Kembalikan kepada yang berhak. Ikut dah. Tuhan nak bagi pahala, mujur. Alhamdulillah, syukur. Rahmat daripada Allah. Amin. Tuhan tak bagi pahala, Allah Ta'ala terlebih tahu layak hak dia. Keluarkan pahala daripada hati kalian. Kembalikan kepada Tuhan yang berhak. Kembalikan kepada Allah. Dia tahulah nak buat apa. Sekarang ni hati kita dah kosong. Bila dah kosong nak masuk apa? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaan kamu yang aku tuntut. Aku nak redha, ya Allah. Aku nak redha, cukup dah. Bila kau redha aku, kau rahmat aku, kau kasih sayang aku, ya Allah, benda aku minta pun kau boleh beri, benda aku tak minta pun kau bakal bagi. Tapi tak penting. Yang penting redha. Sebagaimana kata bidalan yang sering berlaku pada pasangan suami isteri. Tak apalah bang, miskin pun tak apa, yang penting abang sayang saya. Betul tak? Betul ke betul? Tak apa bang, naik beca pun tak apa, yang penting abang sayang saya. Tu sayang tu dia nak, walaupun tak ada cincin emas dan sebagainya. Contoh. Tapi nak juga cincin emas. Tapi gambaran saya nak beri faham, Allah pun begitu tuan-tuan. Kita nak redha Allah sahaja. Sebab tu kita keluarkan pada hati kita, kita letakkan pada tempat yang selayak, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, setiap amalan aku nak Ramadan, ya Allah, aku nak redha kamu. Jadi tugas saya nak beri pada tuan-tuan, tolong hafal ayat yang saya akan tulis nanti. Kalau tulisan tu buruk, minta maaf lah. Tapi ada yang orang rindu dengan tulisan saya. Itu semua dipanggil khat siliau. Waktu saya belajar di Pondok Siliau 1997 sampai 1999. Tu khat siliau. Jadi saya akan tulis nanti, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, Tuhanku, kita masuk vaksin nanti, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaan kamu yang aku tuntut. Aku nak redha kamu, ya Allah, cukup dah. Aku nak redha kamu. Jelas ke jelas? Okey, yang berada di NBS Online sekejap. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang berada di Pitch Irwan Zahuri, mudah-mudahan tuan-tuan dah dapat sikit ilmu pada malam ni. Saya rasa bukan sikit, banyak dah. Jadi untuk level tuan-tuan amal dulu, hafal dulu. Cuma untuk NBS Online, sebab mereka dah belajar dengan saya 2 hari dah. Hari Sabtu pagi, saya petang, kita belajar secara online ilmu-ilmu macam mana perkembangan tauhid dengan solat. Dah semua dah ketum tuan-tuan. Zauk semalam. Lepas tu hari ni pula pagi sampai ke petang kita belajar pula dengan secara Q&A. Buat Zoom pula. Dah buat Zoom. Tak cukup lagi tuan-tuan. Besok 8 sampai 12 kita baca Fatihah. Buat secara Zoom. Dah. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak join circle yang bukan saya bina, semua ni rahmat daripada Allah untuk kebaikan bersama, insya-Allah tunggu the next program. Jadi ma'assalamah liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.